Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hadi bin Muhammad Ridwan, nombor pendaftaran 17 DTK 21F1019 daripada kelas DTK 2A. Saya akan membicarakan tentang faktor kemajmukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Antara faktor kemajmukan ialah perayaan di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum dan perayaan. Antara contoh-contoh perayaan di Malaysia ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Hari Natal serta Hari Gawai. Antara kelebihan perayaan pula ialah mengetahui lebih lanjut tentang budaya dan tradisi kaum lain serta menggalakkan masyarakat untuk bergaul dengan bangsa lain dan merapatkan hubungan antara kaum. Perayaan ini bagus untuk mementingkan budi pekerti dan hormat menghormati. Malaysia mementingkan kesatupaduan antara kaum. Sebab itulah ada slogan seperti hormat jiwa adab, yang bermaksud yang berarti hormat dapat menghidupkan adab yang baik dalam diri seseorang. Selain itu, terdapat juga slogan rakyat jaga rakyat, iaitu yang akan memberikan kesedaran tentang kehidupan masyarakat dalam pelbagai kaum. Kesimpulannya, budaya dan perayaan ialah kunci merapatkan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, mencipta masyarakat yang terbuka kepada perbezaan. Kesimpulannya, budaya dan selain itu, ia juga mencipta masyarakat yang terbuka kepada perbezaan kaum dan budaya. Seterusnya, ia juga mewujudkan negara yang harmoni dan sejahtera. Nama saya Syah Zaid Hakimi bin Sani. Nombor matriks adalah 17 DTK 21 F1043. Kemajmukan masyarakat di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang bangsa. Wujud perbezaan di antara masyarakat di negara kita seperti bahasa, cara hidup dan hubungan sosial. Di Semenanjung, penduduk asal adalah orang Melayu. Manakala di Sabah dan Sarawak pula terdapat beberapa bangsa yang menjadi penduduk asal dikenali Bumiputera atau Pribumi. Penduduk-penduduk lain ialah Cina, India dan orang asli. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya, boleh dikatakan bahawa Semenanjung Tanah Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan orang asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masyarakat majmuk. Sebelum kedatangan penjajahan Barat. Sebelum kedatangan Barat, penduduk di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo ketika itu didominasi oleh orang asli, orang Melayu dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Orang Melayu merupakan penghuni tertua yang datang dan menetap di Kepulauan Melayu selepas orang asli. Migrasi dari luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Proses pertempatan penduduk di negara ini juga berlaku semasa berkembangnya kerajaan-kerajaan Melayu Hindu, kedatangan Islam ke Nusantara dan perhubungan awal Kesultanan Melayu Melaka dengan kuasa-kuasa Eropah. Penghijrahan ini berlaku dalam jumlah yang tidak ramai dan berlaku asimilasi budaya antara yang berhijrah dengan cara hidup penduduk tempatan, contohnya keturunan baba dan nyonya. Semasa kedatangan penjajahan Barat, fasa kewujudan pelbagai masyarakat di Malaysia amat berkait rapat dengan kedatangan Inggeris pada abad ke-18 dan ke-19 ke negeri-negeri Melayu Sabah dan Sarawak. Fasa ini telah banyak mengubah dan mewujudkan struktur masyarakat majmuk yang ada sekarang. Buruh-buruh dari China dan India dibawa masuk oleh British untuk bekerja di Lombong dan ladang getah. Penghijrahan mendadak dengan bilangan yang ramai dan tidak putus-putus berterusan sehingga abad ke-20. Perkembangan peluang pekerjaan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak turut menarik minat pendatang dari Indonesia dan settle. Selepas kemerdekaan, kehadiran masyarakat imigran terutamanya orang Cina dan India telah mewujudkan struktur masyarakat yang baru di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Masyarakat imigran lain seperti dari Indonesia lebih dekat dengan orang Melayu
kerana mempunyai corak kehidupan, keturunan dan kebudayaan yang hampir sama. Penghijrahan imigran Cina dan India juga membawa banyak perbezaan dari segi gaya hidup. Kepercayaan dan kebudayaan telah mengubah corak masyarakat di negara ini. Kewujudan kaum imigran ini bukan sahaja mengubah wajah masyarakat di tanah Melayu, tetapi juga telah menyumbangkan kepada banyak aspek sosial dan ekonomi. Kesimpulan, selepas kemerdekaan, negara kita menghadapi pelbagai masalah dalaman, terutama masalah perpaduan dan integrasi antara kaum. Masalah perpaduan wujud kerana daripada pemisahan tempat tinggal, perbezaan pekerjaan, fahaman politik, perbezaan kepercayaan atau agama dan sistem pemerintahan penjajah. Oleh itu, perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia amatlah penting untuk mewujudkan keamanan negara dipelihara dan dikekalkan kerana tidak akan ada kemajuan tanpa keamanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Irfan bin Muhammad Fatih dan nombor pendaftaran saya adalah 17 DTK 21F1033. Saya ingin membentangkan tentang faktor kemajmukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa, kaum dan etnik, dan disebabkan kepelbagaian kaum itu, Malaysia mempunyai kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat di Malaysia ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku pada perubahan struktur politik ketika zaman penjajahan. Masyarakat majmuk di Malaysia pada zaman penjajahan dahulu terbahagi kepada tiga, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kaum Melayu, mereka tinggal di kawasan kampung dan pinggir-pinggir bandar dan sumber ekonomi mereka dari pertanian, nelayan dan peternakan, dan majoriti mereka menganut agama Islam. Kaum Cina pula, mereka tinggal di kawasan bandar dan sumber ekonomi mereka dari peleburan dan perniagaan, dan mereka menganut agama Buddha. Manakala kaum India pula, mereka tinggal di kawasan lading dan sumber ekonomi mereka dari perladangan dan menoreh getah, dan mereka menganut agama Hindu. Bukan itu saja, sistem pendidikan pun dipecahkan, iaitu pendidikan aliran Melayu, pendidikan aliran Cina dan pendidikan aliran India. Pendidikan aliran Melayu ini khas hanya untuk kaum Melayu dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu dan gurunya berasal dari tanah Melayu. Konsep pendidikan aliran Cina pula, ianya khas hanya untuk kaum Cina dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin dan gurunya berasal dari China. Akhir sekali ada konsep pendidikan aliran India. Ianya adalah khas untuk kaum India dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Tamil dan gurunya berasal dari India. Mengapakah berlakunya sistem pendidikan ini? Ianya kerana pihak British ingin menyekat peluang orang Melayu, Cina dan India daripada mengembangkan bakat mereka dan memisahkan mereka daripada perkembangan sosioekonomi negara. Bukan itu saja, mereka juga ingin mengelakkan berlakunya perpaduan antara tiga bangsa ini. Itu semuanya hanya berlaku pada zaman penjajahan dahulu. Kini Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum yang hidup dalam keadaan harmoni dan aman damai. Ianya berlaku kerana sikap tolak ansur dan bekerjasama antara kaum yang wujud semenjak pihak British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu sehingga ke hari ini. Bukan itu saja, sistem pendidikan juga telah berubah. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia ini berlaku apabila kemasukan migran daripada luar yang berterusan selama penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, di Malaysia wujudnya masyarakat yang berbilang kaum, ras dan bangsa.
Bukan itu sahaja, kehadiran kelompok-kelompok ini juga menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, bahasa dan adat resam. Hai, nama saya Muhammad Syaril bin Suhari. Nombor daftaran 17 di TK21F1059. Apa itu etika? Etika bermaksud daripada bahasa Latin, iaitu etika, yang diambil daripada bahasa Greek kuno yang bermaksud falsafah moral. Merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik seseorang. Liputan etika adalah lebih luas daripada menganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap orang ramai. Antara aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summa bonum, iaitu kebaikan yang terbaik. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak moral dikatakan menghalangnya. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan, iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan, iaitu pernyataan atau dakwaan yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dan kehidupan yang baik, bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan tazir Tuhan atau wahyu Tuhan terhadap jawapan akhir atau misalkan isu-isu moral tertentu. Etika juga berbeza mengikut agama tersendiri. Etika juga adalah daya intelek manusia yang membolehkan mereka menggunakan takakulan bagi perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Etika juga boleh menjadi suatu sistem dasar akhlak atau tingkah laku dan kesusilaan seseorang manusia. Tingkah laku itu meliputi seluruh sistem hidup masyarakat. Etika juga ialah kajian sistematik mengenai perilaku sama ada baik atau buruk daripada kata-kata Board 1966. Huraian daripada Aristotle mengatakan tentang etika dalam bukunya yang bernama Nicomachean Ethics. Tujuan seseorang manusia berlaku baik atau beretika semata-mata untuk mencari kesetaraan hidup di dunia ini. Apakah ciri-ciri etika dalam masyarakat? Antara ciri-ciri dia ialah bersifat objektif, iaitu berpandukan kepada prinsip dan dasar yang digariskan, memenuhi tuntutan peranan dan tanggungjawab, menyempurnakan sistem peradaban yang diamalkan ataupun yang dipersetujui oleh orang ramai, menggunakan peraturan tertentu untuk dipatuhi golongan, boleh berubah mengikut keperluan dasar pengurusan dari masa ke masa, merupakan perencanaan menyeluruh terhadap bentuk pelaksanaan dasar. Kenapa pentingnya etika dalam sebuah masyarakat? Etika dapat memupuk nilai murni antara masyarakat, yang mana antara nilai dia ialah bersatu padu. Pengayaan jalanan maklumat, yang mana apabila masyarakat bersatu padu, mereka dapat bertukar maklumat apa yang mereka dapat untuk bertukar-tukar maklumat supaya tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Pemusatan kepada pekerjaan berkualiti ataupun bermoral tinggi, yang mana dapat memberikan komunikasi yang baik tanpa berlakunya pergodohan antara satu sama lain. Peningkatan citra, simbol, status dan kedudukan, yang mana bermaksud tanpa memikirkan tentang hal status seseorang dan kedudukan, dapat memastikan etika dalam masyarakat terjamin. Pemeliharaan martabat bangsa, status, kedudukan dan keturunan, yang mana setiap masyarakat menghormati satu sama lain walaupun berbeza kaum.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakif Aiman bin Abdullah. Nombor matrik saya ialah 17 DTK 21F1053. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang pengamalan budaya yang berbeza merupakan salah satu faktor kemajmukan masyarakat yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa dan bagaimana? Pengamalan budaya yang berbeza merupakan salah satu faktor kemajmukan masyarakat. Masyarakat majmuk wujud apabila ketiga-tiga kaum mengamalkan budaya yang berbeza. Orang Cina yang berhijrah ke Tanah Melayu bertumpu di kawasan pelombongan Bijih Timah di sekitar Kuala Lumpur, Ipoh dan Seremban. Mereka hidup berkelompok dalam puak masing-masing. Hubungan sosial dalam kalangan puak Cina juga tidak erat kerana mempunyai dialek yang berbeza. Orang India pula terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza seperti Tamil, Telugu, Punjabi dan sebagainya. Setiap kelompok ini menggunakan bahasa masing-masing, maka pergaulan antara mereka juga tidak erat. Setiap kumpulan masyarakat hidup secara berasingan. Mereka terus mengekalkan budaya masing-masing seperti pakaian, adat resam, makanan, tradisi dan perayaan. Seterusnya, kesan terhadap pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kesan yang pertama ialah menyebabkan kewujudan isu perkauman. Hal ini kerana ialah pengamalan hidup mengikut puak masing-masing menyebabkan sifat kebencian terhadap kaum lain dan boleh menyebabkan pergaduhan. Kesan yang kedua ialah melambatkan proses untuk hidup bermasyarakat. Hal ini ialah kerana masyarakat sukar untuk menerima bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini akan menyebabkan masyarakat menjadi seseorang yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya ialah cara memajukan etika dan peradaban di Malaysia. Cara yang pertama ialah zarah menziarahi tidak kira sama atau berlainan kaum. Contohnya, orang Melayu yang beragama Islam menjemput bangsa India dan Cina yang bukan beragama Islam semasa Hari Raya Aidilfitri. Kesannya, dengan ini kita dapat memantapkan lagi hubungan silaturahim serta mewujudkan sifat hidup bersatu padu. Cara yang kedua ialah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Contohnya dengan berkomunikasi dengan jiran tetangga yang berlainan bangsa. Kesannya, kita dapat mewujudkan sifat hidup berjiran serta meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Kesimpulan sebagai intiharnya, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini memerlukan sinergi dan dedikasi yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak, seperti isi dengan kuku. Janganlah mengizinkan sejarah hitam akibat kurangnya persefahaman dalam kalangan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969 berulang di negara ini. Bak kata mutiara, bersatu teguh, bercerai roboh. Oleh itu, marilah kita bergabung idea dan tenaga yang dihiaskan dengan sikap toleransi dan persefahaman yang kukuh demi mewujudkan integrasi nasional. Mulakanlah inisiatif-inisiatif tersebut ke arah wawasan negara kerana perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah pertama. Majulah bangsa demi negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.